Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya dan rakan-rakan ingin membentangkan tugasan yang ketiga bagi subjek GWCP 1042. Okay, untuk grup saya, kami mendapat artikel yang keempat yang bertajuk Aplikasi Pedagogi Hikmah bagi Pengajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris abad ke-21. Keutuhan wacana boleh dikaitkan dengan wujudnya susunan yang berturutan atau teratur dalam sesuatu wacana. Jadi, sesuatu teks atau artikel hanya dianggap sebagai sebuah wacana jika mempunyai ciri-ciri yang utuh. Keutuhan wacana ini terbahagi kepada empat, iaitu semantik, leksikal, gramatikal dan fonologi. Yang pertama adalah semantik. Keutuhan semantik ini merupakan hubungan makna yang wujud antara bahagian-bahagian wacana. Ianya boleh terjadi dalam klausa maupun ayat. Jadi, keutuhan semantik ini dia terdapat dua jenis. Yang pertama adalah hubungan semantik antara bahagian-bahagian wacana dan yang kedua kesatuan latar belakang semantik. Yang pertama adalah hubungan sebab dan akibat. Dia punya ayat dia, pendidikan abad ke-21 dalam era globalisasi mengalami perubahan yang besar. Kesan daripada pemeluasan akses daripada internet dan ekonomi K. Jadi, sebab dia adalah pendidikan abad ke-21 dalam era globalisasi mengalami perubahan yang besar. Jadi, kesan dia ataupun akibat dia adalah pemeluasan akses kepada internet dan ekonomi. Okay, bagi contoh yang kedua, ia melibatkan hubungan sebab dan hasil. Maksudnya dia penyataan lepas tu hasilnya apa. Jadi yang pertama, ketiga, kajian kualitatif menerusi PKF memberikan bukti bahawa pelajar yang terlibat dalam kajian ini sama ada dalam pembelajaran bahasa Melayu maupun bahasa Inggeris telah memberi pandangan yang positif tentang PH. Itu sebab dia. Hasil dia, mereka suka kelas yang menggunakan PH dan mendapati ia menyeronokkan, menarik dan berkesan bagi mendapatkan penglibatan pelajar. Contoh yang ketiga adalah hubungan syarat dan hasil. Ayat dia, kajian juga menunjukkan bahawa dengan PH kemahiran 5K, penakkulan, pendengaran dan pertuturan metakognisi, adab dan keterbukaan minda bertambah maju. Jadinya, syaratnya dekat sini adalah kajian juga menunjukkan bahawa dengan PH. Syarat dia adalah dengan PH. Kemahiran 5K, penakkulan, pendengaran dan pertuturan metakognisi, adab dan keterbukaan minda hasilnya akan bertambah maju. Okey, untuk keutuhan wacana yang kedua adalah keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal ni melibatkan pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik atau makna dalam sesebuah wacana serta melibatkan unsur pengulangan. Yang pertama, antonim. Antonim ni bermaksud perkataan yang tidak sama erti. Jadi dia punya ayatnya adalah pada pandangan mereka, pelajaran menggunakan PH lebih demokratik kerana guru menerima jawapan pelajar dan tidak memerlukan pelajar untuk menjawab menurut jawapan yang spesifik atau yang guru ingin sahaja. Jadi di sini bahawa maksud pelajar dan guru itu adalah antonim dia. Guru antonim dia adalah pelajar. Yang kedua adalah sinonim. Sinonim ni adalah satu perkataan yang sama maksud. Contoh dia, lebih kuat kemahiran berbahasa, maka lebih kukuhlah daya pemikiran kita. Jadi kuat dan kukuh tu dia mempunyai sama maksud walaupun dia punya ejaan tu berbeza. Okey, untuk contoh yang ketiga bagi leksikal ni adalah hiponim. Hiponim tu apa? Hiponim tu adalah
perkataan yang memberi makna kepada perkataan yang lain. Ianya melibatkan perkataan yang umum dan khusus. Sebagai contohnya, cabaran era ini sangat ketara dan ketahanan hanya dimiliki oleh pelajar-pelajar yang mempunyai banyak kemahiran insaniah yang meliputi kemahiran berfikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif dan keprihatinan. 5K. Jadi dekat sini perkataan yang umum adalah kemahiran insaniah. Lepas tu, uh, perkataan yang khusus adalah kemahiran berfikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif dan keprihatinan. 5K ni adalah makna kepada kemahiran insaniah tu ataupun cabang-cabang kepada kemahiran insaniah itu. Okey, keutamaan wacana yang ketiga adalah gramatikal. Jadi, gramatikal ni apa? Seperti yang kita tahu, gramatikal ni adalah nahwan ataupun tata bahasa. Manakala keutuhan gramatikal pula bermaksud hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Jadi, gramatikal ni dia ada empat. Yang pertama, penanda rujukan. Yang kedua adalah penanda penggantian, yang ketiga adalah penanda elipsis dan yang keempat adalah penanda penghubung. Jadi sekiranya kita ingin tahu sesuatu teks ataupun artikel tu mempunyai keutamaan gramatikal ataupun tidak, kita perlu fokus ataupun tekankan kepada empat ciri yang telah saya sebutkan tadi. Okay, terdapat beberapa contoh keutamaan gramatikal dalam artikel 4. Jadi yang pertama adalah penanda rujukan. Penanda rujukan ni apa? Penanda rujukan ni adalah kata ganti nama diri atau kata nama tunjuk. Sebagai contohnya, pedagogi hikmah adalah satu cabang daripada program kemahiran berfikir Filosofi for Children P4C yang telah dirintis oleh Matthew Lipman, seorang profesor bidang falsafah daripada Columbia University New York pada tahun 1970-an. Beliau ni adalah kata ganti nama diri yang ketiga bagi Matthew Lipman ni. Dia tak naklah ulang Matthew Lipman tu banyak kali sebabnya nanti tak gramatik lah dia punya ayat tu. Jadi digantikan perkataan tu dengan beliau. Beliau memperkenalkan programnya yang berdasarkan inquiry falsafah setelah melihat kelemahan mahasiswa tahun pertama dalam menakul dan membuat pertimbangan secara rasional dan bijaksana. Okey, bagi contoh yang kedua adalah penanda penggantian. Penanda penggantian ni apa? Penanda penggantian merupakan proses menggantikan perkataan atau frasa dengan kata nama, kata kerja atau klausa yang lain. Okey, sebagai contohnya, oleh itu, program kedua dua bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia dalam sistem pendidikan kita perlu dipertingkatkan, khususnya di sekolah jenis kebangsaan bagi bahasa Malaysia di mana penggunaannya amat terbatas dan hal ini berlanjutan selama 6 tahun. Maksudnya dia menggantikan bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia ni kepada nya. Okey, contoh yang ketiga adalah penanda penghubung. Penanda penghubung ini berfungsi untuk menjalinkan hubungan antara frasa dengan frasa, klausa dengan klausa dan ayat dengan ayat. Jadi, kebiasaannya ianya menggunakan perkataan dan. Oleh itu, ianya bertujuan untuk sama ada untuk mengembangkan idea ataupun memberi penambahan bagi idea tertentu dan sebagainya. Jadi contohnya adalah cabaran era ini sangat ketara dan ketahanan hanya dimiliki oleh pelajar-pelajar yang mempunyai banyak kemahiran insaniah yang meliputi kemahiran berfikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif dan keprihatinan 5K. Di samping itu, kepentingan bahasa kebangsaan juga meningkat selari dengan kegunaannya untuk memelihara ilmu, agama, budaya dan jati diri bangsa Malaysia. Jadi di sini dia menggunakan perkataan dan. Dan itu berfungsi untuk mengembangkan idea. Begitu juga dengan di samping itu berfungsi untuk menambahkan idea yang terdapat bagi ayat ini. Okey, yang terakhir adalah keutuhan fonologi. Jadi, fonologi ini merupakan bunyi sebutan
dalam sesuatu bahasa. Keutuhan fonologi dalam wacana lisan dapat dilihat dari segi hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Keutuhan fonologi dalam wacana tulisan dapat dilihat juga melalui tanda baca seperti noktah, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Okey, contohnya dalam artikel 4 ini, semua kumpulan PKF Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris Sekolah Menengah menyatakan suka dengan sesi PH kerana ia menyeronokkan, koma, itu menunjukkan fonologi di mana sekiranya kita tiada koma di situ, dia akan membaca seperti menyeronokkan, mencabar. Tapi kalau ada koma, dia akan baca menyeronokkan, mencabar minda mereka untuk menjadi soalan berfikir aras tinggi, membolehkan mereka untuk mendengar pandangan orang lain. Titik nokta di situ menandakan ayat sudah berada di penghujung. Begitulah dengan contoh-contoh yang lain. Seterusnya kita pergi kepada aplikasi keutuhan wacana dalam penulisan ilmiah, yang mana di dalam artikel ini terdapat pelbagai bentuklah keutuhan wacana yang telah dinyatakan ataupun yang telah digunakan dalam ayat-ayat tersebut. Okey, kita pergi satu persatu. Yang mana pertama, terdapat penanda wacana sebagai kesimpulan. Okey, sebagai kesimpulan ini adalah penanda wacana yang memulakan dan mengakhiri perenggan penutup. Yang kedua, penanda wacana bagi kerana. Kerana merupakan penghubung musabab ataupun sebab. Yang ketiga ialah namun. Namun merupakan penanda wacana idea yang mana termasuk dalam pertentangan idea. Okey, yang keempat ialah kedua, ketiga. Okey, jadi penanda wacana ini termasuk dalam penanda wacana organisasi yang mana telah membahagikanlah antara beberapa ayat menggunakan penanda wacana kedua dan ketiga. Seterusnya, justeru. Justeru merupakan penanda wacana bagi menghubungkan dua huraian dalam dua ayat. Seterusnya, dan. Dan merupakan penanda wacana bagi penghubung tambahan di dalam sesuatu ayat lah, penghubung idea tersebut. Yang ketujuh ialah untuk. Untuk merupakan penanda wacana idea yang termasuk dalam kategori mengembangkan idea. Dan yang ke-8 yang terakhir ialah seperti. Seperti merupakan penanda wacana bagi memberi ataupun menyatakan sesuatu contoh dalam petikan tersebut. Seterusnya kita masuk kepada sumber rujukan. Jadi terdapat beberapa kesalahan di sini yang mana sumber rujukan tersebut telah ditulis nama untuk 3 orang penulis. Rosnani, Suhaila dan Edison 2014 dalam kurungan. Okey, jadi cara penulisan sumber rujukan yang betul adalah disebab oleh kerana penulis dalam petikan ini terdapat 3 orang, maksudnya lebih daripada 2 orang, maka perlu diletakkan perkataan at all. Seperti yang kita dapat lihat pada petikan yang bawah, yang betul-betulnya ialah Rosnani at all. Lepas tu kita kena letakkan titik. Kemudian barulah kita letakkan tahun 2014 dalam kurungan. Jadi pada sumber rujukan yang seterusnya, kita dapat lihat di sini pada akhir ayat tersebut ada perkataan, ada nama penulis yang mana dalam kurungan Naji dan yang diletakkan simbol Rosnani 2017 penutup kurungan. Okay, jadi dekat sini terdapat ada sikit kesalahan di sini yang mana pembetulannya adalah kita kena letakkan Naji di dalam kurungan Naji dan yang ada simbol, dan kita perlu letakkan koma, tanda koma di antara nama penulis dan juga tahun. Jadi kesalahan untuk sumber rujukan yang terdapat dalam teks ini, kita lihat pada perkataan Carnoy 1999. Jadi kesalahan di sini ialah tidak diletakkan tanda koma di antara nama penulis dan juga tahun.
Maka secara penulisan yang betul adalah kita kena letakkan tanda koma lah di antara penulis dan juga tahun. Seterusnya kita masuk kepada bibliografi. Okay, jadi kesalahan yang terdapat dalam bibliografi ini ialah kita boleh lihat selepas nama penulis maka diletakkan tahun, dan tahun itu perlu ada kurungan uh, bagi penulisan yang betul. Seterusnya kita masuk kepada kepentingan rujukan dan bibliografi. Yang pertama, rujukan dan bibliografi ini dapat memberi penghargaan kepada penulis-penulis yang menyumbangkan idea dan teori serta pendapat dalam sesuatu penulisan. Yang kedua ialah kita dapat membuktikan kesahihan sesuatu penyelidikan. Dan yang terakhir ialah kita dapat mengelakkan daripada plagiat, pemalsuan dan fabrikasi penulisan yang dihasilkan. Jadi apabila kita ada sumber rujukan ataupun bibliografi, kita dapat elakkan daripada kita plagiat, iaitu kita menciplak idea ataupun hasil kerja orang lain, dan juga pemalsuan di dalam penulisan kita tu, dan fabrikasi penulisan yang dihasilkan. Baiklah, yang pertama sekali adalah penulisan secara objektif. Okey, yang pertama sekali saya terangkan terlebih dahululah bagaimana dimaksudkan dengan penulisan secara objektif. Iaitu perkara yang utama dalam penulisan secara objektif ialah penggunaan perkataan yang natural dan tidak mempunyai elemen yang berkait dengan emosi atau bersifat ambiguity. Bersifat ambiguity ni adalah bersifat kesamaran ataupun kekaburan. Perkataan atau kosakata umum boleh digunakan untuk menggambarkan makna tertentu dalam laras tertentu. Kemudian perbincangan secara objektif selalunya menekankan perkara-perkara yang serius, konkret dan mantap. Jadi nama pun penulisan secara objektif. Maksudnya bila kita menulis satu penulisan tu adalah dengan bertujuan, mesti ada tujuan tertentu. Okey, dekat sini daripada hasil saya ambil daripada artikel 4, iaitu dekat sini dia menunjukkan penulisan secara objektif lah. Mana kalau perenggan pertama ni dia mengatakan menurut PRIS 2013, dua faktor yang membuat pelajar kurang berminat terhadap pembelajaran bahasa Inggeris adalah kerana buku teks ESL. Okey, kat sini dikatakan sebagai penulisan secara objektif disebabkan oleh kita ada citation ataupun rujukan tu, setiap petikan tu adalah daripada sumber yang sahih dan logik, dan unsur-unsur yang digunakan ni adalah berunsur serius, konkret dan mantap. So disebabkan itulah dia dikategorikan sebagai penulisan secara objektif. Okey, kita teruskan dengan penulisan ayat yang jelas, iaitu saya ambil bahagian ayat isi. Okay, ayat isi ni dia menjelaskan semua terminologi yang tidak diketahui oleh pembaca, menggunakan istilah penuh dalam teks sebagai rujukan pertama dengan singkatan ditulis dalam kurungan. Kemudian kata singkatan atau akronim itu boleh digunakan dalam keseluruhan teks yang seterusnya. Maknanya kata perkara pertama sekali apabila kita perlu tulis istilah secara penuh. Okay, kemudian ayat berikutnya barulah kita tulis dalam singkatan, supaya dengan cara ini dapat membantu pembaca faham apa yang ingin kita sampaikan dalam penulisan. Okey, contoh dekat sini, penulisan yang jelas kenapa petikan ini salah, kerana menurut kumpulan PKF Community Inquiry inilah faktor utama pedagogi hikmah berbeza daripada kaedah pengajar yang guru mereka biasa gunakan. Okay, kat sini dia petikan ini meletakkan PKF itu singkatan pada awal ayat, menyebabkan menyebabkan pembaca akan keliru. Apa maksud PKF tu? Sepatutnya dia meletakkan perkataan penuh dahulu, kemudian dikurung, mula-mula sepatutnya meletakkan perkataan penuh, kemudian barulah singkatan untuk ayat yang seterusnya. Okey, untuk pembetulan perkataan dalam petikan tadi tu, singkatan tu
Jadi saya akan buat menurut kumpulan perbincangan kumpulan fokus. Lepas tu dalam kurungan PKF. Community inquiry ialah faktor utama pedagogi hikmah berbeza daripada kaedah pengajaran yang guru mereka biasa gunakan. Jadi saya gunakan perkataan penuh dulu, baru diikuti dengan singkatan. Okey, untuk penulisan ayat yang jelas seterusnya adalah untuk perkataan ni. Okey, dalam petikan ni, PPC dan PH berusaha memberdayakan pelajar untuk mengukuh dan meningkatkan keupayaan menakul, mengembangkan daya kreativiti, memupuk peribadi secara individu dan juga antara individu. Okey, kat sini penggunaan nombor seperti ini akan mengganggu pembacaan pembaca. Penulisan yang baik memerlukan kerapian. Itu pembaca mudah untuk membaca dan tidak terganggu dengan penulisan penulis. Sepatutnya dekat petikan ni dia tidak boleh menulis nombor kerana nombor ni akan mengganggu pembacaan pembaca. Jadi cukup sekadar kita menulis, kita meletakkan koma untuk menunjukkan kepelbagaian ayat tu lah supaya nampak lebih rapi. Jadi pembetulan ayatnya adalah PPC dan PH berusaha memberdayakan pelajar untuk mengukur dan meningkatkan keupayaan menakul, mengembangkan daya kreativiti, memupuk peribadi secara individu dan juga antara individu interpersonal dari segi keyakinan diri, berfikiran terbuka, saling menghormati, bekerjasama dan bertimbang rasa. Okay, semua ni kita tidak perlu untuk meletakkan nombor tapi kita letakkan koma. Okey, seterusnya sama juga untuk penulisan ayat yang jelas. Kalau perkataan kat sini saya ambil daripada artikel tu. Artikel 4, proses pengajaran dan pembelajaran dalam pedagogi hikmah melibatkan community inquiry yang terdiri daripada sebuah kelas dengan mengandungi agenda berikut. Pertama, penumpuan kepada satu bahan rangsangan, boleh jadi membaca teks atau melihat bahan rangsangan seperti poster atau klip video. Yang kedua, membina soalan aras tinggi bersabit bahan rangsangan. Yang ketiga, membincangkan soalan untuk mendapatkan penjelasan atau jawapan. So dekat sini penggunaan sama je. Penggunaan nombor ni akan mengganggu pembacaan pembaca. Jadi kita sepatutnya pisahkan antara dua ayat ni, menjadikan nombor-nombor ni sebagai satu point. Okey. Okey, jadi untuk pembetulannya saya buat proses pengajaran dan pembelajaran dan pedagogi hikmah melibatkan community inquiry yang terdiri daripada sebuah kelas dengan mengandungi agenda berikut. Saya pisahkan yang nombor tadi tu, saya jadikan dia sebagai point. Itu yang pertama, penumpuan kepada satu bahan rangsangan, boleh jadi membaca teks atau melihat bahan rangsangan seperti poster atau klip video. Yang kedua, membina soalan aras tinggi bersabit bahan rangsangan dan seterusnya. Jadi nombor-nombor tadi tu saya jadikan dia sebagai point. Okey, untuk kita beralih kepada elemen kohesi pula. Okey, untuk petikan ni, pedagogi hikmah adalah satu cabaran daripada program kemahiran berfikir Philosophy for Children P4C yang telah dirintis oleh Matthew Lipman, seorang profesor bidang falsafah daripada Columbia University New York pada tahun 1970-an. Beliau memperkenalkan program yang berdasarkan inquiry falsafah setelah melihat kelemahan mahasiswa tahun pertama dalam menakul dan membuat pertimbangan secara rasional dan bijaksana. Jadi kat sini petikan ni adalah petikan yang betul. Okay, kerana dia menggunakan penggunaan kata ganti nama beliau tu digunakan selepas daripada dia first kali dia menyebut dahulu Matthew Lipman. Kemudian dia menggunakan kata ganti nama iaitu beliau. Jadi sesuailah untuk menunjukkan kesinambungan daripada teks ni. Jadi petikan ni adalah benar, betul dan tepat. Okey, untuk petikan seterusnya untuk aspek kohesi. Contoh dekat sini, implikasi daripada hasil kajian ini ialah kajian yang lebih meluas seperti yang dijalankan di United Kingdom, USA atau Australia diperlukan di Malaysia dengan kerjasama daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Mungkin ia boleh dicuba di sekolah-sekolah amanah. Okey, dekat sini kata ganti nama yang digunakan adalah tidak sesuai kerana menggunakan ia. Ia adalah sebenarnya merujuk kepada manusia. Jadi dia tidak menunjukkan kesatupaduan. Okey, bagi pembetulannya,
Implikasi daripada hasil kajian ini ialah kajian yang lebih meluas seperti yang dijalankan di United Kingdom, USA atau Australia, diperlukan di Malaysia dan kerjasama daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Mungkin tadi sebelum ni slide dia yang salah adalah ia, jadi saya gantikan dengan perkara ini. Mungkin perkara ini boleh dicuba di sekolah-sekolah amanah. Jadi dia lebih tepat penggunaannya. Okey, untuk aspek konsep seterusnya adalah penggunaan dari segi kata hubung yang kurang tepat. Okey, contoh, bagaimanapun kerana seorang guru bahasa Inggeris sekolah menengah rendah terpaksa berpindah, maka bilangan di kelas menjadi 5 buah. Okey, dekat sini salah kerana penggunaan kata hubung itu tidak sesuai untuk menjelaskan huraian pada perenggannya. Jadi, saya gantikan kata hubung bagaimanapun kerana itu dengan jika. Okey, jadi untuk pembetulan iaitu saya gantikan bagaimana kerana kata hubung tu dengan jika. Jika seorang guru bahasa Inggeris sekolah menengah rendah terpaksa berpindah, maka bilangan kelas menjadi 5 buah. Jadi pernyataan ini lebih tepat penggunaannya untuk memudahkan pembaca tu faham apa yang ingin disampaikan. Okey, untuk seterusnya kohesi ini bagi artikel 4, petikan reka bentuk eksperimen prapaskah kumpulan ekuivalent digunakan sebab ia amat sesuai untuk menilai keberkesanan intervensi yang diberi dengan meneliti pencapaian satu kelas pelajar dalam mata pelajaran bahasa di mana penyelidik tidak bebas untuk memilih kelas dan murid yang terlibat secara rawat. Jadi kat sini ada dua aspek yang salah, itu dari segi penggunaan kata hubung sebab dia tidak sesuai untuk ayat ini dan saya gantikan ia dengan yang lebih sesuai iaitu kata hubung kerana. Kemudian kata ganti nama ia digunakan di sini seperti mana saya katakan ia adalah untuk manusia. Jadi saya gantikan perkataan ia dengan perkataan yang lebih sesuai supaya dapat supaya penggunaan ayat itu jelas. Okey, untuk pembetulan itu reka bentuk eksperimen prapaskah kumpulan ekuivalent digunakan daripada perkataan sebab saya gantikan dengan kerana. Lepas tu daripada kata hubung ia saya gantikan dengan perkataan perkara ini amat sesuai untuk menilai keberkesanan intervensi yang diberi dengan meneliti pencapaian satu kelas pelajar dalam mata pelajaran bahasa di mana penyelidik tidak bebas untuk memilih kelas dan murid yang terlihat secara rawat. Okey, seterusnya bagi aspek koheren. Okey, jadi koheren ni dia dapat dilihat melalui kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain sehingga ayat memiliki kesatuan makna yang utuh. Jadi, dia kata dia mesti akan ada berkait antara ayat dengan ayat seterusnya tu. Jadi, dalam penulisan yang koheren, idea-idea dihuraikan dengan jelas dan dalam urutan logik serta disokong oleh bukti dan juga contoh. Jadi pengembangan idea disusun menggunakan perenggan yang jelas. Jadi faktor-faktor kejelasan koheren ini memudahkan pembaca untuk mengikuti hujah dan tujuan penulis tersebut. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, dalam penulisan ini, idea dihuraikan dengan jelas dan disokong oleh bukti dan contoh. Penulisan ini juga memiliki kesepaduan antara satu ayat dengan ayat yang lain sehingga ayat-ayat ini memiliki kesatuan makna yang utuh. Macam mana? Cuba kalau kita lihat kat sini, memahami kepentingan bahasa Inggeris bagi era globalisasi dan bahasa Malaysia bagi perpaduan dan jati diri rakyat Malaysia, maka pelbagai usaha telah dilaksanakan untuk meningkatkan penguasaannya dalam sistem pendidikan negara. Di antara langkah tersebut ialah menambah bilangan masa pengajarannya di sekolah rendah dan menengah dan terakhir menerusi program pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris pada tahun 2003. Jadi kat sini dia telah menyatakan tentang poin utama pelbagai usaha telah dilaksanakan. Kemudian ayat seterusnya diceritakan apa antara usaha-usaha yang boleh dilakukan iaitu menambah bilangan masa pengajarannya di sekolah rendah dan menengah dan terakhir menerusi program pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Kemudian bagaimanapun program diberhentikan pada tahun 2009. Kemudian dia ada pula wujud
kesinambungan contoh ataupun bukti untuk sokong balik isi-isi yang sebelumnya. Okey, jadi sekian sahaja daripada kami. Apa nama ya?